Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, selamat tengah hari. So, pada hari ini kita akan membincangkan bagaimana sistem komuniti pintar iaitu iNeighbour Smart Community System dapat dimanfaatkan di kawasan kejiranan anda. So, saya masih lagi menunggu tetamu saya. So, dalam masa yang sama, kepada sesiapa yang sedang menonton live stream ini, boleh kongsikan di Facebook personal anda supaya kita lebih ramai view, lebih ramai orang yang dapat manfaat yang ingin kita berikan ini. Okay. Okey, saya rasa kawan tetamu kita sudah sampai di sini. Hai, Assalamualaikum Cik Amin. Waalaikumsalam. Okey, saya harap anda dah makan tengah hari ya. Ya, sudah, Okey. sudah. Okey, dan saya telah dimaklumkan bahawa hari ini kita ada satu sesi soal jawab yang ringkas kerana Cik Amin berminat dengan iNeighbour Smart Community System kita ni. Hai, Cik Farid. Okey. Pertama sekali, terima kasih sebab sudi jemput saya pada hari ini. Baiklah, sebenarnya saya ni ahli jawatan kuasa untuk kondo saya. Jadi kami sebenarnya dengar sistem komuniti pintar ni sekarang ni menjadi topik yang hangat lah. Okey, dan kami sebenarnya berminat untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut. Jadi, bolehkah Encik Faril berikan sedikit maklumat apa sebenarnya sistem komuniti pintar ni dan apa manfaat yang kami akan dapat? Okey. Secara ringkasnya, sistem komuniti pintar ini adalah satu penyelesaian yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan nilai harta tanah dengan cara kita meningkatkan keselamatan dan kemudahan di sesebuah taman ataupun kondo melalui aplikasi. Okey, baik. Adakah Encik cakap mengenai aplikasi? Dan bolehkah saya tahu cara dia berfungsi? Okey, mengenai aplikasi ini, semua penduduk yang tinggal di kawasan kejiranan ataupun kondo boleh memuat turun menggunakan telefon bimbit mereka. Tetapi ia bukan hanya sekadar aplikasi yang biasa kerana ia juga termasuk perkakasan kawalan akses dan IoT iaitu Internet of Things untuk meningkatkan keselamatan di kawasan kejiranan anda. Dan ia juga dilengkapi dengan ciri-ciri yang mudah digunakan seperti sistem perakaunan iaitu kita ada iAccount, e-info, e-form dan facility booking. Contoh kita nak booking court badminton ataupun dewan seberguna dan banyak lagi ciri-ciri yang akan memberikan kemudahan kepada pihak pengurusan dan juga kepada penduduk. Okey, tadi ada nyatakan bahawa aplikasi ini boleh tingkatkan tahap keselamatan untuk kondo saya. Jadi boleh tak terangkan dengan lebih lanjut? Okey, terdapat banyak cara untuk meningkatkan keselamatan. Tapi dekat sini saya akan mengetengahkan 4 perkara penting. Okey, perkara yang pertama adalah untuk pelawat. Okey, kami mempunyai sistem pengurusan pelawat iaitu kita sebut sebagai BMS. Dan kami akan memampatkan sistem ini dan memuat naik dia di dalam tablet yang biasa. Dan tablet ini akan ditempatkan di pondok pengawal. Jadi dengan tablet ini, kelebihannya ialah ia tetap akan berfungsi semasa ketiadaan kuasa elektrik kerana ia mempunyai bateri yang mampu bertahan selama hingga 5 hingga ke 8 jam. Dan lebih daripada itu juga di dalam sistem pengurusan pelawat ini, ia merangkumi intercom dan ia juga akan menghantar pemberitahuan secara langsung kepada pemilik ketika pelawat mendaftar masuk di pondok pengawal. Dan juga tablet ini akan mengimbas lesen memandu pelawat dengan teknologi pengenalan watak optik atau lebih dikenali sebagai OCR
di mana maklumat pelawat itu akan diisi secara automatik oleh sistem untuk mengelakkan kesilapan semasa proses pendaftaran. Dan selain itu, ia juga boleh senarai hitam pelawat dan mencegah daripada rekod pelawat diubah oleh pihak-pihak yang tertentu. Okay. Berkaitan dengan intercom, sebenarnya dekat rumah saya sudah ada pasang dengan intercom lah. Tetapi sekarang ni ada bermasalah. Jadi menggunakan tablet yang dipasang dekat pondok pengawal tadi, adakah mereka akan terus menghubungi telefon bimbit saya ataupun masih lagi menggunakan intercom yang sedia ada? Okey. Pengawal dia akan menghubungi Cik Amin dengan menggunakan tablet yang yang boleh diisi dengan kad SIM. Kerana ada syarikat telco, kebanyakan syarikat telco menawarkan panggilan tapahat. Oleh itu, anda tidak perlu lagi mengeluarkan wang untuk servis sistem intercom yang sedia ada sekarang. Dan jika anda fikir sistem intercom menggunakan kad SIM adalah satu cara yang lapuk, sebenarnya kami juga mempunyai satu sistem intercom video tanpa wayar. Jadi pemilik mempunyai pilihan untuk membenarkan atau menolak pelawat masuk melalui aplikasi intercom video tanpa wayar yang kita sediakan. Okey, baik. Saya faham mengenai intercom. Jadi soalan seterusnya, boleh saya tahu berapa lama proses pendaftaran pelawat? Okey, kami pasti ianya lebih pantas daripada menulis buku log. Kerana pengawal tidak perlu meluangkan masa untuk menulis semua maklumat. Berdasarkan pengalaman kami, masa yang diambil adalah lebih kurang dari 1 minit untuk mendaftar pelawat yang baru. Dan jika pelawat itu pernah mengunjungi komuniti tersebut, masa yang diambil untuk proses pendaftaran adalah kurang dari 30 saat. Okey, pada saya di bawah 1 minit tu cukup pantas. Selain daripada aplikasi yang ditawarkan, ada lagi tak yang boleh meningkatkan tahap keselamatan kondo saya? Okey, sekarang saya akan cakap berkenaan dengan poin yang kedua. Okey, kami juga mempunyai satu sistem rondaan pengawal secara langsung, iaitu time tag patrol. Ia adalah untuk memantau rondaan pengawal keselamatan. Jika mereka terlambat ataupun terlalu awal menjalankan rondaan, sistem akan menghantar pesanan amaran kepada pihak penyelia ataupun kepada pihak pengurusan pada masa yang sama. Penyelia boleh melihat lokasi semasa pengawal keselamatan dan juga akan memberitahu penyelia jika pengawal keselamatan tidak membuat rutin rondaan mereka. Jadi pada dasarnya, adakah sistem ini untuk rondaan pengawal keselamatan? Ya, betul. Ia adalah satu sistem rondaan untuk pegawai keselamatan kerana ia berasaskan sistem awan yang bermaksud semuanya adalah secara langsung di dalam masa yang sama. Oleh itu, sekiranya pengawal terlambat untuk membuat rondaan seperti yang saya cakapkan tadi ataupun terlepas kawasan pemeriksaan atau Cik Amin ingin mengesan kedudukan semasa pengawal keselamatan membuat rondaan, boleh terus melakukan di dalam sistem. Dan cara membuat laporan adalah sangat mudah untuk pengawal keselamatan kerana apabila mereka melihat sesuatu yang tidak normal ataupun kecemasan, mereka boleh menggunakan rakaman suara dan serta-merta serahkan kepada pihak penyelia menggunakan aplikasi tersebut. Baiklah, saya faham mengenai sistem pendaftaran pelawat dan juga sistem rondaan pengawal keselamatan. Ada apa lagi tak yang ada dalam aplikasi iNeighbour ni? Okey, sekarang saya masuk poin yang ketiga, iaitu sistem kawalan akses. Okey, kami mempunyai sistem plug and play yang boleh dipasang pada EM lock ataupun ball lock yang membolehkan penduduk untuk membuka pintu hanya dengan menggunakan telefon pintar mereka sahaja. Wah, sangat memudahkan. Jadi bermakna saya tak perlu lagi bawa kad akses lah selepas ni.
Ya, betul. Anda hanya memerlukan telefon bimbit anda. Ini dapat digunakan bersama dengan sistem kad akses yang sedia ada. Dan ia juga boleh menyelesaikan masalah penduaan kad akses yang kebanyakan komuniti alami sekarang. Okey. Okey. Poin yang keempat, yang terakhir, mengenai keselamatan juga. Okey, ianya adalah CCTV. Kami dapat mengintegrasikan CCTV dengan aplikasi iNeighbour ini untuk paparan secara langsung untuk pejabat pengurusan dan juga penduduk. Selain daripada itu, ia juga boleh disediakan di rumah pengawal, iaitu secara automatik sistem akan merakam gambar kereta pelawat setiap kali pelawat mendaftar di pondok pengawal keselamatan. Kejap, adakah awak maksud ini saya tak perlu, saya boleh melihat CCTV dekat daripada kondo saya? Ini bergantung kepada pihak pengurusan juga. Okey, terdapat akses yang dapat kita atur untuk menentukan siapa yang boleh melihat CCTV yang tertentu. Okey, sebagai contoh, saya di kondo saya tinggal di blok A. Maka pihak pengurusan hanya memberi kuasa kepada saya untuk melihat CCTV di tempat letak kereta blok A sahaja. Jadi saya tidak dapat melihat tempat lain atas dasar keselamatan. Nah, daripada apa yang dikongsikan hari ini, apa yang saya dapat ringkaskan, Encik Farid ada menyebut 4 cara untuk meningkatkan tahap keselamatan di kondo saya. Yang pertama, berkaitan sistem pendaftaran pelawat. Yang kedua, sistem merondaan pengawal. Yang ketiga, sistem kawalan akses. Dan keempat, CCTV. Okey, selain daripada aspek keselamatan, ada tak kemudahan dalam aplikasi untuk penduduk di kondo saya? Okey, seperti yang saya sebutkan tadi, ini adalah kemudahan bagi semua orang di dalam satu komuniti. Jadi termasuklah penduduk, ahli jawatan kuasa, pihak pengurusan atau bahkan pemaju perumahan juga. Okey, saya akan terangkan 4. Okey, yang pertama adalah e-info. Seperti di kondo saya akan menerima kemas kini setiap hari mengenai situasi COVID-19 dari pihak pengurusan saya hanya melalui aplikasi iNeighbour. Mereka juga boleh berkongsi kenalan vendor untuk menghantar makanan ataupun bahan makanan yang saya boleh hubungi semasa MCO ni. Okey, yang kedua adalah booking facility, iaitu tempahan kemudahan. Contoh macam booking dewan badminton ataupun dewan serbaguna. Okey, saya pernah menempah menggunakan aplikasi iNeighbour sejak tahun lepas. So aplikasi ini membolehkan saya membuka pintu kemudahan ketika tiba di tempat, ketika tiba di dewan hanya dengan menggunakan telefon saya. Jadi saya tidak perlu lagi pergi ke pejabat pengurusan untuk hantar borang. Kemudian saya kena pergi ke pondok pengawal keselamatan pula untuk saya mengambil kad akses. Okey, untuk poin yang ketiga ialah pembayaran kos penyelenggaraan. Okey, saya boleh bayar invoice bulanan hanya melalui daripada telefon saya. Jadi aplikasi iNeighbour ini secara automatik akan mengesan pembayaran dan tidak perlu lagi untuk saya menghantar slip pembayaran saya kepada pihak pengurusan, dan saya boleh melihat sekiranya saya ada pembayaran yang tertunggak hanya melalui aplikasi. Okey, pada saya aplikasi iNeighbour ini sangat memudahkan kerja saya. Contoh, 2 bulan lalu, saya berada di Singapura untuk bekerja dan saya mendapat pemberitahuan untuk peringatan untuk pembayaran bil. Seperti biasa, hanya menggunakan iNeighbour, pembayaran di atas talian terus saya boleh buat tanpa menunggu pihak pengurusan menghantar kepada saya invoice. Okey, yang keempat ialah butang panik. Aplikasi ini mempunyai butang panik yang membolehkan penduduk memberi amaran kepada pengawal keselamatan atau jawatan
jawatan kuasa mengenai sebarang keadaan kecemasan yang memerlukan bantuan daripada mereka. Okey, sebenarnya masih banyak lagi ciri-ciri yang tak dapat saya nak jelaskan secara terperinci. Tapi saya akan jelaskan pada masa yang lain insya-Allah. Kerana aplikasi iNeighbour ni mempunyai lebih daripada 30 ciri-ciri. Dan sekarang saya hanya menerangkan 4 sahaja daripada ciri-ciri tersebut. Pada saya, ini amat memudahkan penduduk terutama pada bahagian pembayaran penyelenggaraan secara atas talian. Okey, jadi bagaimana pula untuk pemaju perumahan? Adakah iNeighbour system ni akan memudahkan mereka juga? Okey, untuk pemaju perumahan terdapat kira-kira 5 atau 6 fungsi dalam aplikasi iNeighbour ini. Okey, tapi saya akan bercakap 2 sahaja daripada fungsi-fungsi tersebut. Okey, yang pertama adalah pengumpulan kunci dan yang kedua adalah laporan kecacatan ataupun laporan kerosakan. Okey, pembeli boleh menggunakan aplikasi iNeighbour ini untuk membuat temu janji untuk mengambil kunci rumah mereka daripada pihak pemaju. Dan dengan aplikasi iNeighbour ini juga, sebarang kecacatan ataupun kerosakan yang pihak pembeli temui, mereka boleh terus mengambil gambar dan menghantar laporan tersebut kepada pihak pemaju untuk proses pembaikan. Oleh itu, fungsi ini dapat mengurangkan penggunaan kertas dan juga pen. Jadi lebih banyak automasi untuk pemaju perumahan dan juga semuanya mempunyai rekod. Dan jika ia memudahkan untuk pemaju untuk jadi ia memudahkan untuk pemaju untuk mengetahui beberapa banyak kekurangan yang mereka miliki dan berapa lama masa yang diambil untuk mereka membetulkan kerosakan itu. Terima kasih atas perkongsian pada hari ini. Sekarang saya lebih memahami apa sebenarnya aplikasi komuniti pintar ini. Terima kasih lagi sekali. Okey, baik. Okey, terima kasih kepada Cik Amin. Oleh kerana kita kesuntukan masa, jadi kita akan menjawab beberapa soalan yang ditanya daripada viewer. Okey, daripada komen tersebut saya dapat melihat ada yang bertanya dengan kawasan mana yang telah menggunakan iNeighbour ini. Okey, dengan senang hati untuk saya cakapkan, kita sudah merangkumi seluruh Malaysia, termasuk juga dengan Sabah dan Sarawak, dan kini mempunyai lebih daripada 100 komuniti di Malaysia sahaja. So sementara kita juga mempunyai mempunyai pelanggan di luar negara, iaitu di Mexico, India, Dubai dan juga Afrika. Okey. Untuk soalan lain yang saya rasa menarik dekat sini adalah berapa harga untuk kos sistem ini. Okey, untuk mengetahui harga, sila hantarkan pesanan kepada kami di Facebook atau hubungi kami di laman web kami. Okey, dan kami akan menghubungi anda, sertakan maklumat hubungan anda seperti nombor telefon ataupun nama tempat dan juga nama kondo anda. Okey, Cik Amin, terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama dengan saya hari ini. Okey, jadi kepada sesiapa yang berminat, sila like halaman Facebook kami di sini, dan untuk pertanyaan lebih lanjut, anda juga boleh menghantar email kepada kami di info@i-neighbour.com. Baiklah, itu sahaja untuk sesi hari ini. Terima kasih banyak-banyak kerana telah menyertai. Sekali lagi, sila hantarkan mesej ke iNeighbour jika anda berminat untuk mengetahui lebih lanjut. Okey, terima kasih. Stay at home. Assalamualaikum. Terima kasih banyak atas peluang ini.